Sihat. Ya, teacher. Alhamdulillah. Okey, hari ni teacher nak Muhammad untuk lead baca doa boleh? Boleh. Suara teacher slow Taklah kuat je. Okey, dengar tak? Okey je. Bergema teacher, bergema. Bergema. Okey? Hello? Okey. Okey. Ya, Okey. Ada gema lagi tak? Okay. Ada. Ada sikit. Ada sikit-sikit. Ha. Now? Okey. Ada. Ada juga sikit-sikit. Sekarang okey tak? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, Muhammad, boleh baca doa? Teacher. Ya. Teacher. Sorry, dah silap. Koordinat ni sampai 84 je. Sorry. Bukan koordinat, teacher nak ratio. Okay. Nanti kejap-kejap lagi lah. Kalau Muasri baru Muasri kita masuk kelas dulu, okey? Okey, Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hidmata kawan alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Pukul hari apa? Pukul li sadri wa yasir li habati wa hdud min lisani. Aku ini sampai. La tu'asin ya Amin. Amin. Terima kasih Muhammad. Sorry anak teacher duduk kat sebelah tak sabar menunggu lorinya sampai. Okay, are you ready to learn ratio today class? Yes. Okay, semua dah breakfast Belum. Dah habis. Okay lah, tak apa sambil tu, okay? Okay, sekejap teacher share slide for today. Teacher, saya dah hantar dah tu. Okay. Thank you Muaz. Ratio kan? Nampak tak slide teacher? Nampak. Okay. Okay, nampak Nampak. Okay, jelas tak? Jelas. Alright. Okay, sekejap teacher nak tengok anak teacher dah masuk Telegram belum, sebab dia ada Telegram punya kelas pagi ni. Sekejap Sorry. Belum start lagi. Ni tekan join. Patutlah tak update. Dia pakai telefon mama. Aisyah, dah masuk belum Aisyah? Okay. Aisyah jawab. Dia pergi duduk kat meja depan ni. Nanti sekejap Aisyah ada tak? Aisyah mic pun tak buka. Buka mic. Semua dah listening? Okay. Memanglah tak boleh. Kalau tak tutup kat sini, kena naik atas. Okay? Buka mic dulu kalau cikgu nak cakap. Okay? Buka mic. Okay, dah duduk dah. Macam mana? Baru masuk. Okay. Sorry, teacher dia baru masuk. Okay, kejap nanti. Okay, dah ambil buku pergi ke depan. Okay, sorry kelas. Okay, suara teacher jelas ya? Jelas. Jelas. Ada gema lagi tak? Tak. Ya.
Tak okey dah jadi macam suara Siti Nurhaliza belum hari ni? Dah. Okey. Macam lah. Lain macam lah, teacher dah beli gadget baru. Siap beli mikrofon nak ajar awak, nak bagi suara teacher jadi macam suara Siti Nurhaliza. Okay, today we are going to learn ratio. Okay, kita pergi sekali hari ni teacher akan cover both year 4 and year 5. Sambil kita buat revision, kita terus masuk year 5 punya. Okay? Alright. What is a ratio? Okay. A ratio is a comparison between two quantities of the same unit. Comparison between two quantities of the same unit. Membandingkan dua kuantiti benda di atas satu nilai yang sama. Okay, unit yang sama. Alright, faham Ingat keyword dia adalah comparison between two quantities same unit. Okay, perbandingan antara dua kuantiti pada unit yang sama. Alright? Okay, next. A ratio of 1 to 1 is written 1 to 1. Written and read macam ni. 1, satu titik bertindih and 1. So kita baca ratio of 1 to 1. Tu cara dia baca. Contoh kalau dalam soalan dia tulis macam ni. 1, dia tulis macam ni. So dia suruh write in words. Awak tulislah a ratio of 1 to 1. Okay? How to write and how to read. Okay? 1 to 1. A ratio of 1 to 1. Alright. Next. Okay. We go to the example. The ratio of the number of cups of sugar to the number of cup of thick coconut is. Okay. Mula-mula sekali kalau dapat soalan ratio, tengok dia punya gambar. Kalau dia bagi gambar, kalau dia tak bagi gambar, dia bagi dalam bentuk ayat, awak underline ayat tu. Okey, untuk contoh yang ni dia bagi gambar. So awak tengok ratio dia kata tadi dekat introduction, ingat dia kata between two quantities, dua benda of the same unit. Same unit. Okey, teacher nak explain kat sini same unit. Unit kat sini apa kelas yang awak faham? Cup. Oh, sorry, dah keluar jawapan. Same. Unit dia apa kat sini? 1. No. Cup. 1 of 2. The answer is cup. Unit kat sini cup. Dia pakai cawan. Unit dia kat sini cawan. Cup. So a cup of sugar, 2 cup of thick coconut milk. Jadi dua-dua pakai cup. Jadi bila unit yang sama, kita terus boleh tulis ratio. Check dulu dia unit yang sama ke tak. Kalau unit yang sama, awak boleh terus strictly tulis ratio. Okay, so kat sini 1 cup of sugar. Dia sebut sugar dulu. Sebab tu teacher buat warna biru sugar ni. The number of cup of sugar. So, tulis dekat depan, number of cup of sugar is 1. Okay? Kat bawah, teacher tulis to the number of cup of thick coconut. Jadi, thick coconut is green. Tulis dekat belakang. Sebab dari ayat ni, yang pertama dia sebut dulu adalah sugar and then following by coconut number 2. So, the first one is the ratio for sugar. This one is sugar. And this one is for thick coconut. Alright? Coconut. Okay. Okay, faham? Jangan pula awak suka-suka hati awak. Kalau dia kata coconut dulu kat depan, awak kena tulis coconut lah dulu kat depan.
Okay, ini Oh, kebetulan. dia ikut tu dulu. Ikut dia zaman datang dulu lah. kita baca dulu. Ikut Okay? dulu Yes. Sebab tu teacher kata kalau teacher buat blue kat sini kan. Cup of sugar is blue, right? So, awak kena tulis sugar dulu kat depan. Okay, and following by cup of thick coconut, then thick coconut kena duduk kat belakang. Sebab tu baca ayat penuh, apa yang datang dulu, yang tu kita tulis dulu kat depan. Okay? Understand? Okay. Yes. Alright, good. Okay. So the answer for this one is 1:1. Okay? Boleh? Okay. Boleh. Jangan pula awak tulis 1 cup ratio 1 cup. Salah. Tak boleh macam tu. Sebab dalam ratio hanya tulis quantity. Tak payah tulis unit. Okay, tapi make sure before you write down the ratio, make sure the unit is the same. Unit yang sama. Kalau unit belum sama, awak tak boleh tulis ratio dia. Alright? Okay, next. We move to second example. Okay, nampak jelas Teacher takut orang yang pakai handphone je tak clear. Okay, the ratio of the mass of the fish. Tengok dia kata mass of the fish to the mass of the chicken. Teacher mesti buat nombor yang berbeza supaya color yang berbeza supaya awak dapat beza. So dia kata mass of the fish. Fish dulu. Kalau awak nak bagi clue kat diri sendiri, awak buatlah macam ni. Fish kat depan. Boleh juga buat macam ni. To the mass of chicken. Mass of chicken. So fish dulu. Fish to chicken. Fish ada berapa? Tengok unit pula sekarang. Unit sama ke tak? Sama? Sama? What is the unit here for this question? KG. kg. And this one also kg. Okay, bila unit sama, you can straight away tulis dia punya ratio. So, fish kat depan. Fish is how many kilogram? 1. 1, 2, chicken. 5. Okay, so the answer is 1 to 5. 1. Boleh? Boleh. Okay, so the answer is 1 to 5. Macam tu kita nak tulis supaya kita tak bertukar. Okay, cara ni boleh awak guna untuk buat reminder kepada diri sendiri. Okay, so we move to the next question. Baca betul-betul. The ratio of the mass of the chicken to the mass of the fish. State the ratio of the mass of the chicken to the mass of the fish. 5. 1. 5, 1. 1. Chicken dulu, lepas tu fish. So chicken to fish. Chicken to fish. Chicken is 5. Fish is 1. So it is 5 to 1. Okay? Alright? Oh, diikut perkataan. Perkataan apa yang sampai dulu? Yes, kalau dia sebut chicken dulu, awak buat chicken dulu lah. Boleh? Soalan atas dia tengok beza Soalan atas dia nak fish dulu, baru chicken. Using the same picture but different ratio. Okay? Jadi tu yang teacher kata. Kena rajin-rajin baca soalan. Untuk ratio memang awak kena baca dia punya ayat and then underline. Baru awak dapat jawapan yang betul. Alright? Okay, so for this one, we have the ratio of the mass of chicken to the mass of the fish is 5 to 1. Okay? Okay. Okay, good. Next. The ratio of 1 cup of sugar to
to 2 cups of rice flour is? 1, 2, 2. 1, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2. 1, 2, 2. Okay, good Ashra. 1, 2, 2. So 1 cup of sugar to 2 cup of rice flour. Okay, unit sama. This one using cup, this one also using cup. So Cup. unit yang sama boleh terus straight away tulis dia punya ratio. So dia kata sugar kat depan. Sugar is 1. Rice flour is 2. So the ratio is 1 to 2. 1, 2, 2. Okay, good. Senang kan? Senang. Boleh lah. Easy. Okay, good. Next. Okay. Baca, lepas tu tulis jawapan Ni one dekat cek box. Ha? ni kat atas ni 1, 2, 3. Yes. 1, 2. Adik ambil kumon adik cepat. Mama tolong adik buat kumon. Ada kat sini. 2, 2, 1. Sekarang ni mama tak bayar pun. Bila kita tengok TV Kecil aku ni. Hello. Asyik pandai nak kat TV jangan. Alright. So, okay. All got correct answer. Congrats. So, the answer is 1. 2, 1. Very good. Okay. Next, we move to the next question. Okay, tengok kat sini. Number of storybooks read by 4 pupils in a week. Muaz nampak ke tak nampak sampai depan tu? Kecil sangat ke? Sekejap. Okay. Number of storybooks, Janaki, Sherry, Kun, and Nora. Okay, state the ratio of the numbers of Janaki's storybook to the number of Nora's storybook. Okay, kalau dapat soalan macam ni, dia tak bagi bilangan. Dia bagi dalam bentuk data handling. So, how to answer this question? Jadi, awak kena jawab soalan ni. Teacher bagi cara nak jawab macam mana. This is kind of problem solving. Jadi, untuk dapatkan jawapan untuk soalan ni, kita kira buat sekali kerja je. Jangan buat kerja banyak-banyak kali. Okay? So, straight away kira. Janaki, how many storybook? Okay, awak pun tulis 1. So, Janaki. Sherry? 4. 4. 4. Okay, good. Kun? 5. 6. Kun? 6. 6. 8. And Nora? 5. 5. Okay, first question. State the ratio of Janaki's to the number of Nora's storybook. Janaki to Nora. Tengok dia bagi example kat bawah. Janaki ada 1. 1. Nora has 5 storybook. So the answer is 1 to 5. 1 to 5. 1 to 5. okay, 1 to 5. Good. Untuk first question. 1 to 5. Okay, follow. Kat bawah Okay, complete A and B. State the ratio of the number of Janaki's storybook to the number of A, Sherry's storybook. B, to the numbers of Kun's storybook. Okay, jap dah your answer. What is A, what is B? A, 1 to 4. Okay. Write down in the chat box, please. Sherry.
Tak pergi dulu, nanti Mama tanya mana. 1416. Okey. Okey, good. Semua dapat jawapan yang tepat. Okey, good job class. Okey. Okey, kita baca balik soalan State the ratio of the numbers of Janaki's storybook to the number of Sherry's storybook. Janaki's storybook to the number of Sherry's storybook. Janaki to Sherry. So Janaki is 1, 14. Sherry is 4. So the answer is 1, 2, 4. Okay? Okay. B. Janaki to the Coon story good. Janaki to Coon storybook. Kita pernah ada batu. Janaki is 1, 1 to 6. 1 to 6. Okay, bukan 1 6 awak baca 1 to 6. Sekejap Apa dia? Aku tak pernah ada batu. Tapi satu tayar dua tak ni. Okey, dah pergi duduk kat Yang luar. macam Maki tengok tu. Okey. Alright, hari ni Babah ada kerja, teacher pening sikit. Okay, next we move to the next question. Okay. Okay, if you have this type of question. Choose mother, cook fish and chicken. What is the ratio of the mass of fish to the mass of chicken as shown below? 1 to 10. Okay, 1 to 10. For this question, dia generate dia uji awak how to read the scale of the weighing scale. Dia uji sama sekali cara untuk kita baca skala dekat weighing scale. Okay? So, fish is 1 kilogram while chicken is 10 kilogram. So, the unit of ratio is not required to be written. Why? Tengok kat sini. This one using weighing scale 10 kilogram and this one also kilogram. So unit dia dah sama. So straight away awak boleh tulis the answer is 1 to 10. Alright? Okay class? Okay. Okay, good. So the ratio of the mass to the fish, the mass to the chicken is 1 to 10. Alright. The picture show the price of 3 items bought by Fuad's brother. We have bookmark here, we have shoes, and we have handphone. The price of bookmark is 1 ringgit. 1 ringgit. Okay, good. The price for shoes is 100 ringgit. 100. Okay, good. And the price for handphone is 1,000 ringgit. 1,000. Okay, very good. So, A, state the ratio of the price of the bookmark to the price of the shoes. 1 to Bookmark 10. to 1 to shoes. 100. Okay. 1 to 100. Okay, good. 1 to 100. Awak jangan sesekali tulis ratio RM1 to RM100. Unit tak perlu tulis. Okay? Unit jangan. So, straight away tulis 1 to 100. Okay? Alright, next question. Okay, please solve this question. Price of bookmark to the price of handphone. Okay, teacher Ryan, what is the answer for A?
1 to 1,000. Is it correct, class? Yes. Okay, good. So the Yeah. answer is 1 to 1,000. 1,000. Okay, B, price of 100 to 1. 100 to To 1. 1. Kejap kelas. Tak keluar ke? Tak apa, dengar je dulu. Kalau tak boleh, tak apa. Okay, kalau boleh dengar je. Okay, we move to the next question. Okay, tengok soalan ni betul-betul. Please study the question. Yang atas dulu This one dulu. In the yellow box. Okay, look at the picture. State the ratio of the volume of cucumber juice to the volume of carrot juice. Cucumber juice is 1 liter while carrot juice is 4,000 milliliter. Volume of cucumber juice 1 liter. Volume of carrot juice is 4,000 milliliter, which is when you convert to liter, you got 4 liter. So, what is the ratio of the volume of cucumber juice to the volume of carrot juice? 1 to 4. 1 to 4. 1 to 4. 1 to 4 liter. 1 to 4. 1 to 4,000. 1 to 4. Sebab dia punya unit tak sama dia. Dia dah tukar unit. Sebab dia tukar unit dia tak sama. Dia kena unit yang sama. Good. So, awak faham lah tu. Kita dapat jawapan 1 to 4 sebab kalau pakai yang atas ni 1 liter and 4,000 milliliter different unit. So, kita tak boleh tulis ratio kalau ada different units. We have to select the same unit. How to make it same? So, convert milliliter to liter. Okay. So, 1 liter and 4 liter. So, the answer is 1 to 4. Okay. Okay, pergi yang bawah pula. Mass of papaya, mass of coconut, 1 kilogram and 1,000 gram. The ratio of the mass of papaya to the mass of coconut is 1 to 1,000. Is the answer correct? Discuss. No. 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 Okay, yang lain. Nak tanya Haziq, is it correct or incorrect? Haziq. No. Okay, no. Why? Why you say no? No. Nah, kenapa Haziq? Apa dia no? Dia nak pinjam apa? Okay, kelas. Haziq mungkin line dia putus-putus kot. Okay, kenapa jawapan dia no? Sebabkan unit sama. Unit sama. Okay, good. Unit dia tak sama. So, tak boleh tulis ratio straight away. Kalau nak tulis juga nak buat apa? Kecil kan? Besar kan? Okay, kat sini. Ini kan ada convert. JT. Betul. Kat sini awak boleh pilih 2 option. Whether kilogram nak tukar jadi gram ataupun gram pergi kilogram. Both answer is correct. Ada orang pilih first choice is saya nak tukar kilogram lah pergi gram. Nak bagi dia sama jadi gram. So 1 kilogram is equal to how many gram? 1
1000. Okay, good. Ingat lagi tak kita punya formula kilogram to gram. Kilogram nak pergi gram times 1000. Y gram to kilogram is 1000 to 1000. atas. Okay, good. Bahagi dengan 1000. Sekarang kilogram nak pergi gram. Kilogram nak pergi gram. Darab 1000. 1 darab 1000. 1000. Okay, very good. So sekarang 1000 gram equals to 1000 gram. So teacher nak tulis the answer is 1000 to 1000. Is it my answer is correct? Yes. 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 Sebab both in gram. Ini cara yang pertama. Or the other way is you convert gram to kilogram. Also can. So gram to kilogram bahagi dengan 1000 kan? Gram to kilogram. Bahagi 1000. 1000 divide by 1000. You got 1 kilogram. So also you can jot down the answer in second way is 1 to 1. Alright? Right. Senang je kacang mak amik kan? Okay, next. Okay, try this one. The picture shows a vase of flower. State the ratio of the number of roses to the number of tulip. B, the number of roses to the number of sunflower. Okay, tengok dekat vase ni. Sorry ya, picture dia kecil sikit. Okay, how many rows? One. Okay, buat terus kat sini. Kalau jumpa gambar, pening keluarkan. Ada 3. One. Okay, tulip is? 3. Okay, good. Why sunflower is? 3. Sunflower. 2. Okay, sunflower is 2. Okay, so question A, the number of roses to the number of tulips. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3. Okay, good. B, 1, 2, sunflower. 1 to 2. 1 to 2. 1, 2, 2. Okay, very good. Okay, good. Ajak, good. Alright, next. Jeng, jeng, jeng. The table shows the length of 3 wires. State the ratio of the length of wire R to the length of wire S. Sorry teacher. The left. Okay, tak apa. Teacher, saya dah ada jawapan je, teacher. Semua dah ada dah? Dah. Okay, siapa nak try? Raise your hand. 1 millimeter. 1. Okay, Muhammad. Yeah. A. Salah. 1 to 10. 1 to 10. 10. Sentimeter Is it tukar kepada milimeter. Okay, good. 1 to 10. 10. D boleh jawab. Okay, ada jawapan lain tak untuk A? Ada? Tak ada dah. Sekejap teacher. Ada tak orang lain dapat jawapan lain? D dapat jawapan. Kita bagi semua kira A selain daripada jawapan Muhammad. Ada jawapan lain tak? Yes. 10 to 1. Kejap. 10 Kita to nak 1. A. 10 to 1. 10 to 1. Muaz jawab 10 to 1. Dah tengok dah. Okay, Muaz kata 10 to 1. Ada jawapan lain? No. No. No.
Okey. Teacher expect akan ada jawapan desimal tadi. Sebab tadi teacher cakap whether untuk kilogram dengan gram kan tadi teacher bagi jawapan kan. Whether awak convert kilogram to gram or gram to kilogram. This one, the answer is for milliliter and centimeter. Teacher expect awak pun akan buat satu jawapan dalam milimeter, satu jawapan dalam sentimeter. So for Muhammad, answer is 1 to 10 is in millimeter. Right Muhammad? Betul tak? Betul. Okay. Siapa pula. Siapa tak faham yang ni sebenarnya soalan ni melibatkan convert. So sebab unit in millimeter and centimeter. Teacher tunjuk kat bawah ni untuk A. Actually R is equals 1 millimeter and S is 1 centimeter. Kita. So this one is millimeter centimeter. You can, kalau ikut Muhammad, semua dia convert pergi millimeter. Jadi 1 millimeter stay centimeter tukar ke millimeter, darab dengan 10. So this one dapat 10 millimeter. So the answer is 1 to 10. Okay, for the other way, satu lagi cara adalah dalam millimeter. Okay, dalam millimeter. Dalam millimeter pula. Dalam sentimeter. Millimeter and 1 centimeter. Centimeter stay. Millimeter nak tukar ke sentimeter. Buat apa kelas? Darab. Bagi. 10. Bahagi Bahagi 10. Jomin. Bahagi 10. So dapat 0.1. Awak pun tulis ratio 0.1 to 1. Nah, Muaz tak ada ni jawapan. Satu mesti Muaz tu tukar convert tadi kan? Okay. This one salah. So boleh tak awak tulis ratio macam ni? Yang ni memang confirm lah awak tahu boleh. Ratio this one 0.1 to 1. Boleh tak kita tulis ratio this one? Tak boleh. Why? Sebab dia depan. Very good. Ratio only can be written in whole number. Nombor bulat sahaja. Tak ada dalam pecahan, tak ada dalam desimal, tak ada dalam kuasa. Only in whole number. Okay? Dalam nombor bulat sahaja. That's why lah untuk convert to centimeter in this A tak relevant sebab awak akan dapat nombor decimal. Okay? So the answer for A is 1 to 10. Okay? Okay, try question B. Teacher bagi masa 2 minit. Question B. And then put your answer in the chat box. 2 minutes. Okay? Teacher. Teacher cukup smart lah. S2T. Kejap, kita tunggu jawapan yang lain.
Okay, 1,200. 1,200. 1,200. Okay. Okay, good. Betul, dapat jawapan 1,200. Okay, kita tunjuk kat sini kan. How to get 1,200. Okay, awak dah faham dah tu sebenarnya kalau dah dapat 1,100. Jarak dengan 100. Okay, for this question, S to T. Okay, S to T. S is 1 centimeter, while T is 1 meter. So, untuk dapatkan nombor bulat, awak tukarkan unit yang mempunyai nilai yang besar kepada unit yang kecil. Jangan sesekali tukar unit kecil pergi dapatkan unit besar. Biasanya kalau unit kecil untuk dapatkan unit besar macam sentimeter pergi meter, awak akan dapat decimal. Okay? So, for this question, you convert T, which is 1 meter to centimeter. So, what is the answer when you convert 1 meter to centimeter? 100. Okay, 100. Okay, because meter to convert to centimeter, centimeter, meter, centimeter. Sorry. Sentimeter ke meter, darab 100, meter to sentimeter. Sorry. Salah formular pula. Sentimeter to meter bahagi 100. Meter to sentimeter darab 100. So meter to centimeter, so times 100. So T you got 100 centimeter. Okay, S in centimeter, T in centimeter. So S to T, the ratio S to T is equals to 1 to 1 to 1 to 100. 100. Okay. Faham Ham. Okay. Untuk yang soalan senang-senang kat depan tadi tu, semua level year 4. Untuk level year 5, memang akan melibatkan convert macam ni. Okay? Awak start yang susah sikit lah. Boleh Awak kena kuasai convert between unit. Okay? Jadi kena ingatlah milimeter, meter, sentimeter, kilometer, kilogram, gram, and liter to milliliter. Okay? Next. Okay, for this one. Let's get Jamie. Using the list below. Saya nak bagi awak fikir je ni. Animals at a petting zoo. Chicken we have 2, deer we have 4, donkeys we have 3, and goats we have 6. What is the ratio of goats to the total number of animals at the zoo? To the total numbers of animals at the zoo. Soalan ni kepat sikit. Kita tengok siapa dapat jawab betul. Okay, put your answer in the chat box. Put your answer in the chat box. Tolong baca betul-betul. Underline the questions. Goes to total numbers of animals at the zoo. Baca, fikir. Baca, fikir. Kita baca soalan sekali lagi. Animals at a petting zoo. Chickens 2,
deer 4, donkeys 3, and goat 6. What is the ratio of goats to the total number of animals at the zoo? Okay, teacher dah nampak dah ada yang dapat jawapan betul. Okay, semua dah jawab ke ada lagi yang belum jawab? Okay, start from Zakwan Muhammad. Ashraf Izati ni siapa Crab. Ram, Aire, Ryan, Rakib, Haziq, Saidatul, Akilah, Muaz. Dah tukar jawapan dah. Okay, so what is the answer? Teacher saya tukar teacher. Lupa pula tambah God. Okay, what is the answer for this question? 6 to 15. 6 to 15. Apa pula teacher dapat 6 to 15? Tak tambah God tu. Awak salah kat mana? God sekali. God tu tak tambah. Dora tak tambah good. Tahu pun salah. Sebab tu first mula kelas, teacher dah bagi tahu. Please underline the question. Underline the question. Okay, tengok Teacher baca lagi sekali siapa yang belum faham. Apa sah pula dapat 6 to 15 ni, 6 to 15 ni. Aku dapat 6 to 9 je. Siapa yang masih dapat 6 to 9 selepas banyak-banyak kali kira tu? Saya dah dapat dah. Dia tak tambah God. Dapat dah. Okay, teacher explain juga Okay, animals at a petting zoo. Chicken 2. Deer 4. Donkeys 3 and goat is 6. Dia tanya what is the ratio of goats to the total. Keyword dia is total. Okay, so goat to total animal. Goat is 6. Animal total maksudnya semua termasuk goat tu sekali. So 2 plus 4 plus 3 plus 6 is equals to 15. So the answer is stick to 50. Understand? Boleh? Boleh. Okay, teacher tukar soalan tapi masih menggunakan statement yang sama. What is the ratio of total of the animals at the zoo to the donkey? To the donkey. Total animals. Ulang teacher, ulang. What is the ratio of the total number of animals at the zoo to the donkey? Total animal to the donkey. Itu 3. 15 to 3. Okay, very good. Sebab dia kata total. Okay, Ashraf, cara tulis tu salah. Bukan 15 tambah 3. 15 nisbah 3. 15 titik bertindih 3. Kita tukar soalan tu. Total number of animal to the donkey. Total number of animals is 15. While donkey is 3. So the ratio is 15 to 3. Okay, good. Next. Ratio between two quantities. Ini yang memang chapter year 5. Okay. You may also return to your textbook page
200. Sekejap, 238. 238. Okay. The picture shows the uniform units camping activity. Okay, the Malaysian Red Crescent Society, PBSM, has 5 members. Okay, how many scouts are there? How many scouts are there? 3. 3. 3. Okay. 3 Okay, sebelum tu teacher ada tetamu jemputan hari ni. Sekejap mana dia? Siapa? Jemputan teacher ni. Okay, kita minta tetamu jemputan teacher. On-kan kamera. Siapa tu ke? Siapa? Dah nampak dah? Cuba. Halo, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Apa khabar semua hari ni? Siapa tu? Baik. Hari ni ada kelas apa pagi ni? Matematik. Kelas matematik. Okey, baik. Apa ni? Sepanjang COVID ni macam mana pembelajaran? Okey ke? Okey. Okey. Untuk setakat COVID yang bermulanya COVID PKP1, PKP2 semua ni pembelajaran ada terganggu sikit kan? Jadi apa yang penting pembelajaran tak boleh tinggal. Kena di samping kita ikut saranan kerajaan, patuhi SOP, kita juga kena ikut arahan cikgu-cikgu kita. Okey? Demi kebaikan masa kita akan datang. Siapa nak jadi polis kena belajar, siapa nak jadi cikgu kena belajar. Kalau kita tak belajar, tak dapat kita nak capai cita-cita kita. Penat hari ni bukan bermakna penat selamanya. Kita bersusah-susah hari ni, akan datang kita senang. Apa yang anak-anak nampak, adik-adik nampak yang cikgu-cikgu ajar untuk masa akan datang, mungkin tak ramai lagi yang dapat tengok masa depan masing-masing kan. Tapi untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, yang kita nak, kita tepuk dada kita tanya diri kita sendiri, dalam masa yang sama kita kena ada orang guide, ada orang ajar kita. Cikgu lah. Cikgu ajar kita. Bukan cikgu matematik saja, bukan PM je. Masa depan kita dah tak tahu. Perjalanan kita panjang lagi. Yang penting kita kena jadi anak yang baik, anak yang soleh, solehah. Dia dengar cakap ibu bapa, dia dengar cakap guru. Kalau cikgu, guru bagi arahan, buat kerja sekolah, kena buat. Nak berjaya, kita sendiri yang tentukan. Tak nak berjaya pun, kita sendiri yang tentukan. Kita tengok orang naik kereta besar, naik motor besar, ada basikal fiksi, semua tu kena ada duit. Nak ada duit, kena kerja. Nak kerja sedap, nak kerja bagus, kena belajar daripada sekarang. Susah-susah hari ni akan datang, kita juga senang. Okey? Masa 2-3 minit yang Acik minta ni, Acik minta halalkan. Dan jangan lupa, dah dapat ilmu dengan yang teacher, dengan cikgu masing-masing. Last sekali mesti kena ucap terima kasih, minta cikgu-cikgu halalkan ilmu. Okey? Okey semua, baik. Belajar elok-elok, rajin-rajin, jangan malas, kerja sekolah kena siapkan. Okey? Bye. Okay, semua say thank you. Alright. Thank you, sir. Bye.
Bye. Terima Thank kasih. you. Okay, bye. Thank you. Bye. Okay, bye. Okay, kita ada pelawat hari ni kan. Sebenarnya tu siapa tu? Siapa kenal? Kami teacher. Suami teacher. Teacher nak bagi kelainan kelas sikit hari ni. Teacher nak bagi dia pula bercakap untuk awak-awak semua selain daripada seorang guru untuk bagi motivasi ke awak. Okay? Okay. Okay. Okay, kita sambung PDP kita pada hari ini. Okay, untuk next tadi. Ada 2 slide je lagi, 2 ke 3 je lagi. Lepas ni kita habis. Kita habis, okay? Okay, tadi Malay Red Crescent is 5 members. And how many scouts are there? Dia tanya. Okay, scout members ada berapa? 3. Okay, good. What is the ratio of the number of scouts to the number of MRCS members? Scout. Why you look so cute? I like it, yes. Kenapa sih? Kenapa sih? Okay. So what is the ratio of scout to the numbers of MRCS? Scouts to the number of MRCS. What is the ratio? 3. Okay. 3 to 5. Semua dah cuak dah mau polis masuk kelas. Dah tak ada nak jawab dah teacher tanya. Are you okay? Takut. Yes. Are you okay kelas? Yes. Okay. Relax. Dia baru masuk kelas. Dia panggil Bukan nak polis bawa kelas. awak pergi penjara. Kan ada orang cita-cita nak masuk penjara. Tak ada. Tak ada. Ada lagi pasti tu. Okay, dah. Next, we move to question B. State the ratio of numbers MRCS members to the total number of MRCS members and scout. Tadi teacher bagi soalan let's get jamming tadi kan. Ini lebih kurang macam tu. Jadi, MRCS we have 5. While total numbers for MRCS and scout is 5 plus 3. Betul? So, ni tengok dia dah tunjuk. So, the ratio is 5 to 8. Okay, faham Sebab pentingnya underline keyword. Biar teacher sebut sejuta kali. Biar cair tak telinga awak tu dengar teacher membebel. Janji awak ingat dan awak boleh hafal. Okay? Okay, next C. The ratio of the total number of scout and MRCS member to the number of scout is? What is the answer? C. What is the answer for question C? 5, 3. 5, 8. Sudah. Underline the question. 5, 8. The ratio of the total number of scouts and MRCS to the number of scouts. 3. What? 8, 3. 8, 2, 3. Okay? 8, 2, 3. Ni kena baca. Baca ni 2. 8, 2, 3. Jangan baca 8, 3. 8, 2, 3. Okay? Faham Sebab dia kata total number of scout MRCS is 8. While the scout is 3. So, you have 8, 2, 3. Okay, class? Okay, good. Teacher rasa ada satu lagi question. Okay, the following is part of the recipe to make dodol by Puan Muslina. Okay, what is the ratio of the mashed granulated sugar to the mashed of glutinous flour? Granulated sugar is 11 kilogram
Tak nampak Sorry. Okay. To the mass of glutinous flour. Flour is 10 kilogram. So the answer is 8. 11 to 10. Okay, good. Okay, B. Tengok B. The ratio of the mass of glutinous flour to the mass of flour. Glutinous flour is 10. 10. 10 kilo. Flour? Flour. 1 kilo. Okey, teacher rasa soalan ni tak complete ni. Patutnya dia kena letak mass of rice flour. Tengok buku teks pun salah. Dari buku teks ni teacher ambil ni. So, rice flour is 1 kilogram. Unit is the same. So, straight away boleh tulis your answer. So, 10 to what class? 10 to 1. 1. Okay, good. C. The ratio of the total mass of sugar to the mass of brown sugar is? Sugar to the brown sugar. Brown sugar 2 kg. Brown sugar is 2 kg. Sugar biasa is gram. This one is granulated sugar. Ini pun salah. Granulated sugar is 11 kg. 11 kg. So the answer is 11 to 11 to 2. Okay? Boleh Boleh. Alright, next. Dah nak habis dah sikit. Okay. Kejap, nampak tak? Okay, the last one. Second last. Okay. State the ratio of the volume of shower gel A to the volume of the shower gel B. Whose answer is correct? Either Alif or Raudah? Raudah. Raudah. Okay, teacher nak tanya Kila. Akila. Ada tak Akila ni? Sorry teacher, saya terkeluar banyak kali tadi. Teacher tahu kesian kamu As. Line dia tak berapa okey. Akila ada tak Akila? Ya. Okey Akila. Siapa betul? Alif ke Raudah? Raudah. Kenapa Raudah yang betul? Sebab Adakah kerana Raudah cantik? Gugat iman orang. Kenapa Raudah betul? Mi. Siapa dapat bagi reason ni? Okey, teacher nak Airil. Teacher tahu. Airil. Kenapa Sebab Raudah betul? Sebab dia tukar unit ML tu dengan betul. Okey, dia tukar unit ML dengan betul. Okey, kurang tepat. Lagi? Sikit lagi. Kenapa? Sebab Kenapa tak? Sebab unit tu daripada 200 ml dia tukar kepada 2 liter. Itu Okey, boleh. teacher tahu dia tukar unit dengan betul tapi sebab yang lagi tepat. Kenapa? Nelly, you want to try? Sebab yang B, bahan B tu liter. Okey, kurang tepat lagi. Sebab dia teacher bahagi. dah cakap. Sebab dia bahagi lagi. Kenapa Raudah yang betul? Bukan orang lain yang betul. Sebab dia kecilkan daripada ml tu 2 liter. Dia besarkan. Teacher tahu dia tukar lagi. Kenapa? Why? Kenapa Raudah betul? Alif salah. Sebab dia nak samakan unit. Ha, itu
Itu jawapan yang tepat. Sebab Raudah unit yang sah. Yang sah. Sama. Itu je jawapan dia. Bukan sebab dia tukar unit mililiter ke liter. Bukan. Sebab Raudah tukar dua-dua ratio tu. Dua-dua shower gel A dengan shower gel B dalam unit yang sama. Alif unit yang berbeza. Sebab tu alif salah. Okey? Teacher tengok Raudah ni macam muka Arisa. Teacher muka Arisa lah tu. Okay, that's all for today. Teacher pun dah sempat nak discuss dengan awak worksheet yang teacher bagi semalam sebab dah 10. Okay, why not for worksheet yang teacher bagi semalam patutnya kita nak discuss hari ni tapi masa dah drag panjang kesian awak masuk kelas lain pula depan ni. Why not we discuss it on Monday or Tuesday? Malam? Monday. Sunday Tak boleh sebab Monday teacher ada 2 kelas. You have to choose whether Tuesday or Monday night, malam. Tuesday. Kita ada 2 kelas malam. Ada kelas malam? Teacher Monday. Okay, so kita jumpa for extra class Monday after Isya. So please, okay, cuba buka workbook. Teacher buat channel ke? Macam mana? Teacher buat channel. Teacher buat channel. Dah ada channel dah, nanti tengok Apa nama dia? Teacher Rosita. Boleh subscribe. Okay. Don't forget. Tolong subscribe. dekat teacher muka surat berapa untuk workbook. Sorry, teacher lupa nak ambil workbook. Untuk yang question ratio only. Ratio only. Dua muka surat tu teacher. Okay, apa muka surat dia? 84 dengan 86 kan? Okay, 84 ke 86. Okay, macam ni. Awak tengok dulu, kejap lagi teacher pinjam buku dengan Rakib. Teacher masukkan dalam WhatsApp group which page, okay? Boleh? Boleh. Okay, jangan lupa hari ni ada 2 kerja worksheet yang teacher dah send semalam and workbook. Teacher akan bagi tahu later what page. And we will meet again in Monday night after Isya. Alright? Okay. Class for Alright. teacher minta maaf sebab teacher terpaksa buat extra kelas dengan awak. Kalau tak ada kelas memang akan lambat habis chapter kita. Teacher tak nak awak tertinggal. Okay? Selagi boleh teacher kayuh je dengan awak semua. Alright? Alright. Okay, jom buka kamera, kita ambil gambar. Last week kita dah ambil gambar. Sekejap Ada idea. Kita nak tengok siapa dah makin kembang, siapa dah makin kurus. Okay, siapa belum buka? Alisa comel. Kalisha, teacher rindu ni. Cepat on. Hai Adriana. Mana Kalisha ni? Aikila. Bila lah anak sekolah ni? Makan dia ni. Bila lah nak pergi sekolah. Kan. Okay, awak pun boleh screenshot sekali. 5, 10, 20. Okay. Ashraf, cepatlah. Kita nak ambil gambar ni. 1. Okay. Tak apa, Arisa. It's okay. Okay, class. 1, 2, smile. Peace.
tambah soalan tak? Tak ada. Awak faham semua apa yang kita belajar hari ni. Kejap, jangan list. Kita nak download attendance kejap. Okay, dah. Teacher dah download. That's all for today. And kita jumpa lagi hari Isnin